Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini boleh kita berkumpul di dalam sebuah tempat yang dinamakan masjid, sebagai satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala setuju dan redai sekali lah. Maka sekarang yang kita ada di dalam masjid ni untung dan bahagia bagi mereka yang mempunyai air semaya. Malaikat tu senantiasa minta ampun kepadanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan suruh malaikat itu sebutkan nama kita dan minta ampun kepada kita. Itu adalah faedahnya kita duduk mengaji, cari menuntut ilmu pengetahuan di dalam masjid, terutamanya lepas-lepas semaya maghrib seperti apa yang kita telah lakukan. Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan yang menciptakan kita ni, Dia menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang akhir. Tetapi ada beberapa anugerah pemberian daripada Tuhan itu banyak kepada kita, tak serupa dengan umat-umat yang telah lepas. Walaupun kita mari di akhir, umur pun sikap, kekuatan tak serupa dengan orang dulu. Tetapi sekarang ni kita kena kabarlah kata kita ni adalah sebaik-baik ummah yang Tuhan bawa datang mari ke atas muka bumi ini. Jadi setiap kali kita duduk selepas musim ke musim, selepas masa ke masa, duk ulang alik hidup kita ni di antara ibadat kepada ibadat. Dia tak ada nak kita duk sia-sia sebagaimana kita nak duk cara-cara kita tu, tak, bukan. Tuhan jadikan kita adanya maksud untuk diri kita. Setelah daripada kita puasa bulan Ramadan hari itu, hari ni tak beberapa hari lagi kita nak menemui sebaik-baik bulan pula, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan haji. Dan kita sekarang apa duduk dalam bulan haji dah. Bulan haji ni mula daripada Syawal sehingga 13 daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang ni iaitu kalau kita nak bila tu takwin lah,
Tanggal tu 20 dah hari ni. Tanggal 20 daripada bulan Zulqia'dah 1443 Hijriah. Nabi kita tinggal 1443 dah. Tinggal kita. Apakah siap sedia kita sebagai orang Islam, orang yang nak kepada keuntungan dunia maupun di akhirat nanti, kita nak siap sedia diri kita macam mana? Kerana tiap-tiap orang ni dia kena jaga diri dia masing-masing. Tak ada siapa boleh nak jagakan diri kita lebih baik daripada kita, dan tak jadi kewajipan atas orang lain carakan kita. Tuhan pun kata dalam Quran, Tuhan kata wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Tidaklah nak dapat bagi manusia tadi itu malaikat apa yang dia usaha. Dan tiap-tiap usaha yang dia usaha tu akan lagi boleh tengok. Dan tiap-tiap amalan dia usaha atas muka bumi ni, syarat dia kena jadi diri dia tu orang yang beriman, orang Islam yang ada ihsan. Barulah amalan itu nak boleh terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita beramal dengan itu asas, itu dasar, Tuhan kata thumma yujzahul jazaa'al awfa. Tuhan nak balas sebesar-besar balasan kepada kita. Kalau kita khayal dalam otak dengan cara mudah-mudah nak faham apa hak Tuhan royak ni, apabila kita boleh masuk dalam syurga, mula-mula kita kata gapo kepada Tuhan? Kata mula-mula sekali, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah, Allahumma amin. Lagu mana? Kata mula-mula, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Maha segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghilangkan daripada hati-hati benda hak serabut. Mula-mula sekali apabila boleh masuk syurga, hak tu hak mula-mula Tuhan buat tu. Dalam dunia ni nak lari tak lepas daripada benda hak serabut hati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ni mengfardukan di atas umat Islam sebagai rukun Islam yang terakhir kepada kita sebagai umat Islam, iaitu Al-Hajj. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji-haji ni, yakni apa makna haji? Kita apa sebut buat haji? Orang tu bila nak pergi buat haji? Kita ni tak kuasa lagi nak pergi buat haji. Berapa makna haji? Haji-haji ni makna al-qasd, makna tuju. Tuju kepada mana? Ila baitillahil haram. Tujukan kita, hati kita, musafir kita, perjalanan kita kepada baitillahil haram, kepada Makkatul Mukarramah. Tuhan kata dalam Quran, kata kena walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala memfardukan di atas kita sebagai orang yang beriman, suruh kita pergi buat haji bagi mereka yang ada kuasa. Sama ada kuasa diri dia ataupun kuasa harta benda dia dan selamat perjalanan dia. Cukup 3 perkara ni, maka kita sebagai orang yang beriman hendaklah cepat-cepat dalam arti kata kita nak menunaikan ibadat haji. Haji ni ya kelebihan satu. Siapa dia buat haji mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, tak ada balasan bagi dia malaikat syurga. Laisa lahul jazaa illa al jannah. Tak ada balasan lain malaikat syurga sutih. Orang boleh masuk syurga, orang itulah jaya.
Kerana kita boleh kelik umur kita hak asal. Orang tak boleh masuk syurga walaupun boleh milik sutai dunia ni pun tak berjaya. Tak ada harga bagi hidup pada dia. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam tahu kata Tuhan suruh kita buat gapo. Tak serupa dengan orang tak beriman. Tuhan fardu di atas kita. Dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, Nabi katakan buniyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa an tuqimas salah wa atawuz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Bina Islam tadi di atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimah syahadah. Yang kedua as-salah, semaya. Kerana semaya ni asas bagi agama. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Yang kelima hak kita duduk ni, yakni al-hajj, haji. Dengan itu semua tiap-tiap umat Islam ada hati, berasa ada tarik ke, berasa ada niat, berasa ada qasak, berasa ada tuju dia nak pergi haji. Hak ni tiap-tiap umat Islam dia berasa lagu tu. Tetapi haji ni Allah Ta'ala pilih orang khusus. Kalau bahasa orang tua dulu panggil siapa seru. Siapa seru dah ada motor tu boleh pergi. Terkadang ada duit, ada kuasa tapi tak boleh pergi. Ada juga. Bagi mereka yang tak boleh nak pergi haji, bagaimanakah kita nak siap sediakan terima bulan haji? InsyaAllah maudhu' tajuk malam ni kita nak pusing mengikut hak tu lah. Jadi kita sekarang ni ada lagi tak lebih daripada 20 hari lagi lah kalau kita kira kan. 19 hari lagi kita akan menemui hari Arafah. Hari Arafah ni adalah sebaik-baik hari, khairul ayyami indallah. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. 360 hari orang tanya hari mana hak mulia sekali? Hari Arafah. Ya sama dia lah dengan balik malam tu. Malam Lailatul Qadr. Hari Arafah. Kenapanya jadi lebih belaka tu, balik malam pun ada lebih. Balik siari pun ada lebih. Kenapa? Kerana sama-sama turun Quran belaka. Malam Lailatul Qadar turun Quran juga. Malam itu hari hari Arafah, hari penutup bagi ayat Quran. Maka lebih. Jadi semua tadi itu tak kira hari, tak kira masa, tak kira malam, duk gantung dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu kalaulah kita buat belakang terhadap Al-Quranul Karim, tak ada artilah. Hari, malam, waktu, masa tu tepat ni tak ada arti. Dengan sebab itu kita tahu dulu kata gapo yang pedah bagi kita, manfaat bagi kita, iaitu ibunya Al-Quranul Karim. Al-Quran, gapo dia Al-Quran? Kita tahu dah kalamullah. Sebagai kitab pertunjuk bagi kita. Wa innahu lakitabul aziz. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat kitab yang sangat perkasa. Makna dia tak heran kepada kita. Dalam arti lagu mana? Kalau kita tak baca dia, ia tak mudarat. Tapi kita mudarat. Kalau kita tak dadabur dia, ia tak mudarat. Tapi kita mudarat. Kita tak hafal dia tak ada gapo. Kita tak ingat dia. Sebab sifat dia Al-Aziz. Apa Quran ni? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tak ada datang kebatilan sama ada dulu, sekarang dan lagi akan datang. Tak mungkin kata Quran tadi itu nak ada kebatilan. Tak. Maka
Hari Arafah ni iaitu hari satu yang Tuhan beri kepada kita ni hari lebih. Hari yang peristiwa berlaku dalam tu hari mensempurnakan agama. Hari Arafah ni mana hari gapo orang tanya? Yakni hari yang nak sempurnakan agama Islam. Hak kita ada pegang adalah agama Islam ajaran hidup ni, yakni sempurna bila? Hari Arafah. Bila masa hari Arafah? Pada tahun yang ke-11 Hijrah. Nabi mari buat haji, Hajjatul Wada. Hari tu Nabi khutbah di padang Arafah, turunnya ayat Quran. Lalu hadis yang ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar ibn Khattab. Umar ni, Sayyidina Umar kita kenal belaka dia. Dia orang kerah, kasar, tetapi orang benar. Kerah tak apa, kasar tak apa, tapi benar. Dia jumpa dengan kebenaran. Kalau kerah, kasar, tapi tak sir pada kebenaran, sampai kiamat pun tak jumpa kebenaran. Umar yang jumpa dengan kebenaran. Mula-mula dia beci sekali muka, orang tanya dia, biar kamu beci sekali, wahai Aba Abdullah. Ya anak dia tu Abdullah juga. Umar lah. Ya tahu aku beci sekali, tak ada dah muka Muhammad, dia kata. Dia beci sungguh. Tetapi hati tadi itu Tuhan hanya jua yang boleh kontrolkan dia, yang boleh nak balik ke tu dan balik ke ni. Kok mana tak tahulah. Satu kisah tu kata dia dengar surah Taha, adik dia baca. Akhir sekali dia dengar surah Taha, dia pergi tengok muka Nabi Muhammad. Katanya ahli sejarah, kalau dia dah beci tadi tu, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak biasa tengok muka Nabi hak sungguh, dah dengar orang. Ni masalah. Apabila dia tengok muka Nabi, patah dia minat tolak. Dengar pula ayat Quran daripada surah Taha, berasa kata tak lagi dah aku. Teriak tangis dengan hatu dah tak lagi. Git jumpa dengan Nabi Muhammad, Allah tangis gini betul gitu. Aku nak mubaya'ahmu ya Rasulullah. Maka masuk Islam dengan hatu. Lalu Sayyidina Umar ni dia jumpa dengan seorang daripada Al-Yahud. Orang Yahudi ni dahsyat dengan orang Islam. Makna kata dia tak sama sekali nak redha terhadap kita. Tuhan pun duk royak dalam Quran, kita perlu dengar semua. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak sama sekali Yahudi Nasara tadi itu nak jadi redha terhadap engkau sehingga engkau itu ikut jalannya mereka. Masuklah agama mereka dia mau tak sah, tapi nak ikut jalannya dia. Ikut jalannya Al-Yahud. Yahudi ni mari jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Amiral Mukminin, tengok cara cakap orang Yahudi yang berakal. Zaman tu Sayyidina Umar jadi khalifah. Yahudi ni sebab itulah dia boleh mengatasi dunia kerana dia ada otak. Dia tak main dengan kekasaran. Dia geng otak. Orang sikit tetapi dia boleh kontrol seluruh dunia. Bank semua dalam dunia hak dia. Semua cara susan, cara apa nama orang panggil kata ni, elektronik kita ni duk tangan dia. Remote control duk tangan dia. Mah naik turun, duit naik turun, gapo lagi? Harga tu naik turun duk tangan dia belakang. Itu Yahud. Kenapa? Kerana dia guna otak. Sebab tu Islam kita, Nabi tu Nabi tadi itu usaha juga, tekan juga, ambil berat juga, suruh guna akal fikiran. Hak pesen tu baru kena guna akal fikiran. Ni dah guna hak Tuhan. Nah, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak hulu, tak hilir, akhir sekali tak ada Tuhan. Guna lagu tu tak kena akal. Hit salah. Akal untuk Tuhan winning, afala ta'qilun, guna hak pesen tu. Guna pesen cara nak cakap dengan orang, nak ambil kemaslahatan mari pada agama Islam dan sebagainya. Dia panggil ya Amirul Mukminin.
Hei Amirul Mukminin, panggil Umar. Dia bukan orang beriman. Dia duduk di Madinah. Sebab di Madinah tadi tu, di Khaybar, siapa dia pernah pergi Madinah, tanya orang anak pelajar sana ataupun orang sana, mana Khaybar? Situ Yahudi saja. Yahudi saja. Masa Nabi pergi tu banyak buat dia. Nasara duk Mesir, Kipti duk Mesir. Maryah Kipti tu mak Ibrahim anak Nabi tu mari pada Mesir. Apa nama Yahudi banyak duk di Madinah. Puak dia duduk situ. Lalu dia tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar. Salah gitulah bahasa kita, wahai Amirul Mukminin, hei raja. Amirul Mukminin ni bukan orang biasa ni, khalifah ni, boleh pergi sekerak dunia ni. Bukan pergi negara, satu negara kecil-kecil, tak. Tidur tak pelupa tamat ya Umar. Allah. Sifat dia ni orang panggil kata serupa dengan Nabi raya. Tuhai raya, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifat dia. Sama orang Islam gak ya tunduk sungguh. Sebab puak-puak sahabat ni tabiat dia orang buat baik, kau baik. Ya lagu tu. Kau buat baik, kau baik. Kau buat baik, kau baik. Ya ada juga orang kita buat baik tak boleh baik. Manusia ni berbagai-bagai. Lalu dia tidur ke pelupa tamat gitu. Orang tanya kata mananya Umar. Dia kata tu. Ya wak tanah gitu. Akak tanah pasir tu wak bata. Subhanallah. Yahudi pun jalan ngok-ngok pergi jumpa dengan Umar. Nak kecek dengan Umar. Sebab tu kita kena masuk dekat orang besar. Jangan lari daripada orang besar. Orang besar kita duduk tepi tak apa. Jabat salah pun tak apa dah dengan dia. Tanya khabar tak apa dah. Orang Melayu kita kalau orang besar mula nak pergi jauh lalu. Tabiat orang tak gapo apa yang kata tak tahu kelebihan. Maaflah dah tak tabiat. Bukan semua tabiat. Kita masuk kira orang besar, masuk. Kira cara dengan dia. Ya orang besar ni tu hawi kelebihan tak serupa. Lalu dia pergi ngok-ngok jumpa dengan Umar, dia katakan ayatun fi kitabikum. Satu ayat dalam kitab kamu. Kitab kamu. Dia tahu kata Islam ni ada kitab. Quran tu lah. Taqra'unaha, yang buat kamu dok baca. Ya baca. Yahudi ni dia baca, saya tengok dengan mata dia baca Quran. Masa duduk di negara dua negara tu dia baca Quran, Nasara pun baca, Yahudi pun baca. Satu tempat tu di Atabah tu, kalau siapa dia pergi Mesir, ya ada satu apa yang kata ma'bad. Kalau ma'bad ni menepati tempat ibadat pun orang Yahudi. Digawalkan oleh askar, jaga dengan askar. Bukan biasa. Tempat dia. Negeri kena bayar duit dia lagi. Bukan makna dia buka tempat biasa, tak, negeri kena bayar duit dia. Yang main buka dalam negeri orang dah nak kedai dia kena bayar dia lagi. Kalau dalam Nasara panggil kanisah, kanisah. Dalam Islam panggil masjid. Tempat ibadat belaka tu. Dia baca Quran seperti orang Islam baca. Sebab puan ahli kitab suka baca. Dia kata satu ayat di dalam kitab kamu wahai Umar, puakmu dok baca. Puak kamu dok baca. Sebab sahabat dia baca sungguh. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Apa nama? Yuriduna tijaratan lan tabur. Tu sahabat Nabi. Mereka bacanya Quran serta dia semaya. Baca Quran serta semaya. Makna kata baca Quran dalam semaya. Lagu mana? Hidup malam. Apa ni? Ruhbanul lail. Hidup malam. Siari mendermakan. Ya nak apa? Yuriduna tijaratan lan tabur. Nak kepada perniagaan yang tak rugi. Yang niaga dengan Tuhan puan. Sebab tu dia buka negeri boleh sahabat. Lalu dia kata kepada Sayyidina Umar, kisah. Boleh kita ambil ibrah daripada kisah. Dia kata lau nazala alaina, jikalau Allah Ta'ala turunkan ayat tu dalam agama kami, ma'asyiral yahud,
lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Nescaya kami akan menjadikan hari itu tu hari peraya. Tengok nak royak kata dia tahu kata satu ayat dalam Quran tu hingga orang Yahudi pun ada perasaan nak turun dalam agama dia. Kalau turun dalam agama dia, dia nak bawa ayat tadi itu, nak ambil hari itu tu sebagai hari perayaan, hari gembira. Kenapa? Kerana bahasa dia hari itu ayyamillah, makna kata hari yang besar umpama tu orang Yahudi suka buat perayaan, tak suka dengan hak kita. Hak kita kalau besar seumpama beranak Nabi sekalipun, kalau tidak ada suruh tak sawak kerja. Hak kita lah tu. Ada apa Yahudi dak ya kira. Ni cara dia, metodologi, cara mikir tak sama di antara orang Yahud dengan kita sebagai Islam. Lalu Umar pun buat lolak tak tahu. Ni cara kita juga. Bukan buat tahu belakang, tak leh. Buat lolak tak tahu. Apakah ayat tu? Tanya. Apa nama ayat tu? Kamu dah kandak sangat, kamu nak tu. Kecik mungku anak anta gitu ya. Lalu Yahudi pun baca ayat. Tengok. Orang Yahudi ni hafal Quran, kita orang Islam tak hafal Quran, rasa malu tak? Orang Nasara dalam negeri Mesir ingat Quran, kita tak. Sebab tu orang Mesir ni 95% Quran ingat, walaupun tu tak pakai kerja pun. Tapi Quran ingat. Masuk dalam masjid mana-mana, kalau tu email lekat, marilah setara mana pun lekat di betul mana ada Quran, dia tolak pergi. Sikap dia 90%. Kalau kita tengok di dalam gambar Quran tadi itu dalam dunia ni penuh. Hak negeri Mesir ni 90 naik ke atas. Hanya budak dia 7 tahun ni boleh dah kiraan 10. Kita baru tempat tu baru. Tak apa, boleh dah lah kau jijak gila. Jangan gaduh sangat kau jijak gila. Alhamdulillah. Ada tempat tu kita ni apa nama Jamiah Al-Kitab was Sunnah. Jelah tu nak masuk nak hafal Quran kena bergapo. Boleh dah tu. Kau dak gi. Hak sunnah ni kena dok tolak sama, kena dok tolak sama. Jangan ada buat pasal kata dok dia terlekat gitu, tak leh. Dia kena dok tolak sama. Bah kita lah nak tolak bukan orang lain. Ni daripada ibu bapa kita ni hak mulia yang dihormati semua. Hak ada anak cucu. Hak ni dok tolak gini. Sebab itulah majlis ilmu tu berhajat kepada guru tu kena dok bakit semangat sama. Bakit semangat pasal mana? Pasal kata nak menggemarkan awi akaknya agama Islam betul tadi tu. Bukan semangat tahu kok mana tu bukan. Nah, lalu Yahudi baca, Umar tak tahu. Dia baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Satu ayat ning lah yo. Hak ni aku tak boleh sungguh dengan puak menghei Umar, dia kata soal gitu. Sebab apa? Sebab ayat ni ayat penutup bagi kesempurnaan agama. Subhanallah. Sebab itulah Sayyidina apa nama Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullahu taala, dia kata man za'ama anna fil Islam bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa dia ada suka kata dalam agama ni ada rangka yang baik, maka orang tu orang yang sengka kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam khianat risalah. Kenapa wahai imam? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kerana Allah Ta'ala menyempurnakan dah agama. Nak gapo lagi? Tu Imam Malik. Bahan nak murid dia Imam Syafi'i nak pergi kanu. Imam Syafi'i kata idza qultu qawlan fil Islam, kalau aku nyegi kata satu perkataan dalam agama Islam khalafal kitab wa sunnah, menyalahi al-kitab wa sunnah, fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati.
Aku rajuk daripadanya sama ada aku hidup ataupun aku mati. Tu dia tokoh-tokoh ulama. Bah kita tak ada kira mana situ. Sebab tu jadi kita tak sama dengan demo tu. Kita dok kira hak balik mujtahid hak sungguh tu. Demo dok kira balik mana wallahu alam, sebab tu jadi jauh tu. Ni tepat tak sama. Lalu Umar pun kata, mu tak sedap dekilah hak tu. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya kelebihan tu di tangan Tuhan nak wipi apa boleh. Allah Ta'ala mempunyai kelebihan belaka. Tu dia. Lalu Umar pun kata, aku tahu nah ayat tu turun bila, di mana Nabi aku tu duduk lagu mana. Ni Nabi, hari ni Nabi wafat dah. Tak ada. Umar nak jadi khalifah, Abu Bakar pun tak ada. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata Umar tahu. Lalu ia pun ayat wa huwa qaimun bi Arafah yaumi Arafah. Nabi Muhammad tu duduk di padang hari, duduk di Arafah. Hari mana maaf? Iaitu hari Jumaat. Kalau tepat istilah tepat kita, kalau wukuf kena kepada hari Jumaat, orang panggil Yaumul Hajjil Akbar, haji besar. Wukuf padang hari Arafah. Baiklah. Jadi gaponya nak wayak di sini? Nak wayak kata hari Arafah, hari ya Allah Subhanahu Taala menyempurnakan agama. Siapakah orang Yahudi pun berasa kata gembira juga, walaupun dalam hati dia tu ada berdengki. Lalu hari ni hari Arafah ni gapo kata kita sebagai orang Islam kena buat? Orang Islam kena buat ni yakni kena berpuasa. Kita dah buat dah, tapi kena ada royak sama. Supaya nak wiluah lagi. Ramai lagi orang tak puasa hari Arafah. Bahawa dia tanya kita, "Pah ustaz, kita nak tahu mai lagu mana hari Arafah? Hari Arafah ni hari mana?" Insya-Allah kita tanya diri kita. Jawab nak keluar daripada khilaf. Sebab ulama banyak khilaf. Lepas tu lagu mana? Kan mari kita nak lagu mana? Keluar daripada khilaf. Tak payah. Ingat kata hari Arafah yakni yauma wuquf hujjaj baitillahil haram di Arafah. Hari Arafah yakni hari yang buat hujjaj baitillahil haram, hujjah tu lah duk ukuh di padang Arafah. Hari tu hari Arafah. Tak payah duk sebelah hak tu gini hak ni gitu. Oh payah. Kita pakai pegah asal. Hari Arafah hari puak-puak haji haji wukuf di pada Arafah. Kau nak tahu main lagu mana ustaz? Oh tak ada payah sikit pun hari ni. Dalam TV pun orang Thai Tatsut Basil Mubashir ransung, apa yang kata silaran ransung. Boleh tengok tahu. Lepas tu hari ni boleh telefon dok mana ni? Wukuf hari ni sudah. Telefon boleh hari ni, Facebook nak gig mana pun tak apa. Tak ada leh nak dakwa dah kata, oh kita tak leh nak tahu hari Arafah apa nama gitu lalu. Lep kerah perut gapo gitu lalu. Nak benih. Kenapa? Sebab orang tak ada nak tudak nak royak nak stop kata. Kerana orang sunnah bawa sunnah hak nak puasa Arafah. Ya tabiat orang setengah-setengah orang lah, bukan semua. Kalau tok guru kita royak tak apa. Kalau tu guru hak lain raya, tak boleh. Supaya masalah orang duk orang sunnah duk royak lama mana. Kata hadis ambil di awal Ramadan hingga akhir Ramadan bulan itu malam ada fadilat tu 13 malam tu kan. Orang sunnah dah lahau lama mana dah kata hadis tu tak sabit maudhu' begitu dan gini. Oh tak pakai. Apabila guru mereka muluk sikit ya, pakat tua belicin. Ya orang tempat kita ni ya kena ada strategi juga, cara-cara nak seru tu pasal dia. Kena muluk, ya muluk tak masing kalau orang lain raya. Ya kena muluk guru dia bawa masing. Ya lagu tu. Maka hari Arafah ni yakni hari yang para hujjaj Baitillahil Haram duk wukuf di padang Arafah. Bas, khalas. Cukup. Tak ada payah dah lah.
Tu dia. Maka siapa dia yang pergi puasa hari tu hadis sahih, maka dia akan boleh ganjaran 2 perkara. Gapo nama? Yang pertama, dia boleh turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia boleh daripada ganjaran Tuhan, iaitu Tuhan ampunkan dosa dia 2 tahun. Peri-peri Tuhan wi betul-betul nyo sodak gi habis licin dosa. Ulama kata tak ada kira hak mana besar, hak mana kecil, hak ning dia tolak gi habis. Setengah ulama kata hak besar berhajat pada taubat. Ulama sebelah lagi kata tak bakal licin. Maka tepat ya khilaf tak apalah, asal kita puasa kan sudah. Nak dapat lagu mana dapat cerak, sudah puasa. Tu tepat hak kita kena buat tu, bukan dok bicara siapa kata buat, bukan bicara untuk nak buat kerja. Itulah hari Arafah. Bila nak berlaku, nanti tengok orang haji bila. Lepas tu cara nak raya tadi tu supaya kita nak kira dengan cara-cara tu kalau hak kenanya, hak betulnya, makna kata lepas pada hari Arafah pakai selalulah hari raya. Tetapi dengan sebab zuruh keadaan dalam negara kita ni bukan negara Islam, supaya orang Islam tu dapat tak jadi perselisihan jadi kuat sangat, kita dengar ketua lah, supaya tak jadi selisih jadi kuat sangat. Kalau kita buat kata nawak dengan cara peribadi, tu terhenti di atas kita lah. Tu terhenti di atas kita lah. Cuma hak moleknya lagu tu lah. Para ulama-ulama hak sunnah, hak tegak-tegak di luar negara tu, hak arak-arak tu, hak bapak-bapak lain tu, lagu tu belaka. Ya puasa mengikut hari Arafah. Lepas tu raya tengok. Ya tengok kerana dia nak jaga juga. Sebab dalam Islam kita ni dia ada satu kaedah untuk nak jagakan umat Islam tak sewa jadi hacul lebur ni, irtikab akhafud dararain. So kita ambil harangnya sikit, 2 tu teruk belaka, ambil harangnya sikit. Ni cara lagu tu. Kita kena faham kat sini. Kalau kita tak faham sini ya payah dah. Sunnah ni nak boleh kena dengan cara supaya air dah. Kalau tak cara tak boleh tak naik. Jangan kita duk faham kata walahlah. Sunnah ni ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Benar yang muafakah dengan benar-benar walaupun kita seorang. Tak apalah. Masa tu Abdullah ibn Mas'ud hak kata dia duk di Kufah ya seorang sungguh. Tetapi ahli sunnah kita ni, mazhab salah ni, ia tak say pasal tu. Dalam arti kata nak sore siapa kata saya mengajak siapa, hak tu bukan konsep kita. Konsep ahli sunnah yang nak tarik orang bukan sunnah tu kepada sunnah. Yang lagu tu jaga. Kalau nak tarik lagu mana? Pasti kena guna sunnah Nabi tarik. Kalau tidak tak boleh nak tarik. Ni cara dia sebagai orang Islam kita ni kena ambil faham. Sebab kita ni orang sunnah dah, kena faham pula cara sunnah nak kembali tu lagu mana. Bukan duk kira banyak berdoa dak, tapi kena kira juga. Bukan buat siapa kata kira, bukan kira siapa kata buat. Duk tengah tak apa, di tengah. Tu cara-cara dia. Baik. Kemudian hari Arafah tu gapo lagi hak kita kena buat? Hak kita kena buat yakni hari yang Allah Subhanahu wa taala turun kepada langit dunia. Semua tu Tuhan dah turun pada sulusul akhir minal lail. Turun sebagaimana turun yang layak dengan kuasa Tuhan lah. Tak sedar pergi kira supaya kita turun tangga, turun pohon kayu. Mazhab salah dia katuk selalu dah. Akal fikiran dia daripada hakikat perbuatan Tuhan dia buat tubik. Sebab ia faham kata laisa kamislihi syai' itu Tuhan kuasa nak buat benda tak ada kepada ada boleh. Apatah lagi Tuhan nak buat tak boleh benda ada. Kita faham gitu. Tuhan kuasa nak menjadi ke hak tak ada kepada ada boleh. Mana payah. Hak ada Tuhan nak buat tak boleh. Boleh. Puak-puak ahli kalam dia kata kalau turun sungguh pada langit dunia ni hak kecil sekali.
Tuhan hak besar ni kau duk turun sampai kecil dia kata. Tu akal kita. Tak boleh duk kira lah. Tu tak kena. Kenapa dah tu? Tak boleh buat kira lagu tu. Kita katuk kata Tuhan turun kan turunlah. Sudah. Allah Subhanahu wa taala turun pada hari itu tu turun apa? Turun menyaksi orang wahji. Ya Allah. Tuhan menyaksi orang wahji, sebab itulah orang wahji, umat Islam yang lagi wahji, hari yang kamu duduk di padang Arafah, hari berapa hari itu? Hari berdoa, hari minta hajat, hari minta daripada Tuhan, lepas daripada balapetaka, lepas daripada penyakit, lepas daripada segala-gala benda kita tak mau. Hari itu bukan hari lagi gula rokok duk gitu, hari duk mengupak ke orang, hari duk berjalan kecek buah, bukan. Hari Arafah itu hari kita berdoa menajak Allah Ta'ala. Nabi Muhammad duk gitu, lepas pada zuhur sampai ke mengorek, sampai ke jatuh kain ridak di atas bau dia, duk gitu, akak tangis minta doa. Pas kita nak buat lagu mana? Doa yang Nabi minta semua tadi tu berjejer tadi tu kita minta dua patah. Doa mana? Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa wa a'udzu bika mimma ista'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dua patah ni. Hak Nabi doa jejer boleh kita habis. Biar aja Nabi Muhammad aja. Ayat kata ia tak bakhil ilmu. Kita berdoa hari itu. Hari itu tu banyak sekali Allah Ta'ala melepaskan manusia daripada api neraka. Siapa dia Allah Ta'ala hidayah, boleh dia doa hari itu, cerak, ia boleh masuk syurga. Boleh kata cerak. Kita kecek di atas awsaf, bukan kecek di atas ashkhas. Muhammad Zaid kita tak kecek hatu, kecek di atas sifat mereka yang minta doa daripada Tuhan yang lepas daripada api neraka. InsyaAllah Tuhan lepas. Hari itu Tuhan waktu baik orang daripada api neraka. Ya Tuhan tetap tahu daripada ilmu azali dia tu dia nak masuk neraka, masuk syurga, Tuhan tahu. Kita minta doa hari itu. Dan hari itu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada hari yang sebaik-baik kita nak doa hari itu. Afdalud du'a'u yaumi Arafah. Nabi kata dalam hadis sahih, sebaik-baik doa iaitu doa hari Arafah. Kita ni buat buah main, gulung rokoknya, kecek buahnya, mengatanya. Kalau hak perempuan maaf sikit dah, nya tunjuk ni mah aku ni 7 kok 8 kok duk tangi duk gatu habis duk tanding habis itu. La ilaha illallah. Bukan maksud kita pergi Mekah ni setengah-setengah mahal ada kita nak sebut. Gi kerana nak berlama ngagu. Bukan gi kerana nak ibadah. Orang mau pergi, aku pada duit aku nak pergi juga. Jadi gitu. Nah, adalah satu kampung tu kita dengar dengan telinga. Orang habis-habis kedai-kedai tu lah. Nah, orang biasa-biasa tu yang hingga sikit. Ya gitu ya. Dah. Hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei ibu-ibu yang dihormati, ayah-ayah yang dirahmati, semua yang dimuliai, dan sidang saudara yang dikasihi. Tujuan Allah Ta'ala suruh kita pergi buat haji kerana Tuhan nak kita masuk syurga. Bukan tujuan lain. Apabila boleh masuk syurga, menajahlah kita daripada api neraka. Hari tu kita pergi doa orang banyak. Bawa nak berdoa, baca Quran. Tawa nak baca Quran, berzikir. Allah, nak lama mana sangat. Semaya tadi kita semaya jamuk lah, tak sah semaya pesing suku-suku lah. Thailand kita dia pelik. Waktu apabila masuk asal, ya bayar suku buat dia. Seluruh dunia tak ada ya bayar buat dia. La ilaha illallah. Syekh kita gini ya semalu ya kata. Masa dia jadi Aminul Hajj, ketua haji tadi dalam negara Thailand, hak kita panhas. Sebab apa jadi panhas? Sebab apa jadi masalah? Sebab tok guru rakyat tak luah. Allah. Rakyat we luah sikit. Benda hak boleh kita peluah boleh. Bukan masalah Allah benih masalah ni. Masalah kita nak bawa manusia ni kepada syurga. Ya Allah.
Hak tu hak kita nak sama-sama nak masuk syurga belaka, tak kira hak mana-mana pihak ni. Sebab tu kita kata puak kita ni puak mana kata kumpulan yang satu tu. Islam ada kalimah belaka, nak kepada syurga belaka. Apa nak bagi apanya? Tetapi nak royak kata kita kena tahu tujuan. Berasa Allah ni tak kena berasa Allah hak agama. Tak kenal dah Walid ibn al-Mughirah, ayah kepada Khalid ibn al-Walid, penglima dalam Islam kita. Khalid ibn Walid ni anak dia. Pak dia tu nama Walid. Kalau baca tafsir jumpa datuk ni alain tak ada. Habis terik nak panggil tak boleh. Kalau dalam zaman Quraisy tu sampai ke boleh syair dengan jin. Habis terik. Syair nak sakut atas Kaabah dia periksa. Apa panggil mu'allaqatil asyarah. Dia periksa. Dengar Quran, yo, dia kata molek sungguh Quran. Kepala pun molek, bawah molek, tengah pun molek. Bukan kalam manusia. Tapi dengan sebab power dia, tak jahlah saja. Berasa kata, aku kalau kecek lagu ni, Allah lah aku, Muhammad mari berapa hari. Hatu tak boleh terima benar-benar. Apabila tak boleh terima benar-benar, lagu mana? Akhir sekalinya kata, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Tu dia. Dia kata ni kalam Muhammad ya ni, kata dengan mulut kerana takabbur berdoa. Tuhan kata sa'uslihi saqar, aku nak masuk dengan kau saqar. Tak main no. Sebab pendirian tak kena. Nampak ada tu? Sebab pendirian tak kena. Dengan sebab itu, kita sebagai hamba ni Allah Ta'ala suruh tengok. Kata kepada malaikat, Allah Ta'ala turun mari kepada langit dunia sebagai Imam Ahmad royak di dalam masnad dia ni, unzuru ila ibadati. Hei malaikat, cuma tengok ni, hamba aku ni mari nak buat ibadat ni. Hamba aku nak buat ibadat ni. Tengok rambut yang khusyuk, yang kabur, peluh. Tahu orang dia buat haji tahu. Berat. Bukan tak letih buat haji. Tubik pada hari hari ke-8 tu. Hari ke-9, hari 10, 11, 12, 13. Allah. Dekat seminggu. Buat haji untuk nak dapatkan ganjaran daripada Tuhan. Orang buat tadi tu buat dengan iman, buat dengan yakin, buat dengan kasih, buat dengan membesarkan ta'zim Allah Ta'ala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa dia membesarkan syiar lambang Allah Ta'ala, orang ni timbul daripada sifat ketakwaan yang ada di dalam dada dia, dalam hati dia. Lalu Tuhan kata unzuru ila ibadati ya malaikah. Tak apa tengok pada hamba aku. Menyaksilah kata aku nak apa dosa puak dia dan aku nak terima apa rayu hal dia. Subhanallah. Sebab itulah hari Arafah adalah hari yang penting bagi hidup kita. Hari yang penting bagi hidup kita. Lepas daripada hari Arafah, kita pun nak semaya raya dah pula dah. Semaya raya ni pun salah satu daripada perkara yang ada dalam syiar agama kita, iaitu sunat muakkadah lah. Kena semaya lah raya tu. Dan kita kena dengar khutbah molek hari tu. Hari maaf, hari kita mensucikan hati daripada dendam dan sebagainya. Tu hari raya. Kemudian setelah daripada tu kita nak setuh dengan cara boleh 10 minit lah insya-Allah taala, iaitu masalah kita nak gerbel pula. Gerbel ni makna kata berapa nama? Iaitu kita nak mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengalirkan darah. Dalam Islam kita boleh kita mengalirkan darah, tetapi kita mengalirkan darah dengan syarat Islam. Kemudian syarat ni udhiyah ni gerbel ni syarat yang disyaratkan di atas Nabi Ibrahim lagi. Kemudian diakui oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hak kita buat tadi tu darah tu tak ada siapa ke Tuhan. Daging pun tak ada siapa ke Tuhan. Tuhan pun kata dalam Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Tapi hak sapa kepada Tuhan tadi itu ketakwaan kita, hak kita junjung retah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijma'nya ulama al-Islam kata udhiyah ni adalah satu perkara yang disyarak mari faham daripada ayat Quran. Tuhan kata fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tadi itu kena kepada udhiyah. Itu ahli tafsir kata. Nahar dengan zabah. Bezalah nah fikir. Kita kecek sembelih belaka. Tapi zabaha sembelih ditekak ni sini. Kalau binatang ditekak ni bawah ni. Nampak dah tu? Kalau nahara sembelih di bawah. Ha tu nahar. Kalau bahasa tepat kita nak nampak lagi, kalau zabah dalam bahasa Arab orang panggil sembelih dalam belah tidur. Ha kena rubah lembu dulu ni. Rubah kambing dulu. Sembelih dalam keadaan tidur tu dalam bahasa Arab panggil zabah. Zabaha. Kalau adapun nahar sembelih dalam keadaan berdiri. Sembelih unta kan kita pergi Mekah tadi tu, dia ikat apa nama kaki unta sebelah tu duk gitu dengan egar dia tu. Kamar dia pegang jadi molek tekak dia atas sini di bawah. Atau di bawah ni sekali go. Ha pisarak setara ni ya. Pisarak setara ni. Lembu besar setara mana pas jekan ni. Hak kita segitu pun dah. Ya sejekan ni pagi tajih hak dia. Ha itu makna kata istidlal ulama kita suruh Allah Ta'ala suruh kita itu buat gerbang. Maka hukum gerbang ni adalah sunat muakkadah sahaja. Itu pendapat yang rajih di kalangan ulama, sunat saja, bukannya wajib. Kita nak buat bagi orang yang ada keluasan, buat tak ada gapo. Ada pihak demo dok kata wajib, ada juga. Nah, hak kata wajib itu ada juga, iaitu Imam Abi Hanifah di sisi dia wajib. Sebab tu kalau kita tengok orang Pakistan, orang India ni dia taruh duit nak buat gerbang ni semenjak daripada tahun dulu lagi. Setelah daripada raya haji mula pula tu dia taruh dah duit untuk nak buat gerbang, wajib bagi di sisi dia. Di sisi mazhab jumhur al-ulama dan pendapat yang rajih sunat muakkadah. Sunat yang digelar di apa nama apa yang kata digemarkan. Kita kena buatlah kalau kita ada keluasan. Kemudian benda hak kita nak sembelih tadi itu dengan cara ringkas iaitu binatang min bahimatil an'am. Bahimatil an'am iaitu daripada binatang kaki empat. Sama ada lembu, sama ada kerbau, sama ada kambing, biring, unta. Ha lepas tu. Unta pun kita tahu dah lah umur dia tu. Dan apa nama lembu tu sebagaimana kita dak royak sama dah lah. Ulama-ulama kita dak kecek habis cakap dah. Cuma nak royak di sini kata ada juga setengah-setengah daripada ulama yang kata boleh kita nak buat gerbang dengan sekati air pun tak apa. Ada ulama sebut lagu tu gi faham daripada hadis iaitu bukan hadis, perkataan Sayyidina Bilal. Bilal tu lah dia kata aku ni gerbang dengan air. Hadis perkataan ni diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam Musannaf. Maka setengah-setengah ulama dok ambil situlah. Tapi nak ayat kata itu bukan maksud hak Allah Subhanahu wa taala kerana hawa apa? Kerana Tuhan royak jelas. Tuhan kata dalam suratul Al-Hajj ayat 234 tu Tuhan kata liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am mana binatang hak kaki empat. Binatang hak kaki pas kali-kali itu wak hak molek lah. Wak hak molek. Nampak tu tak? Wak hak molek, hak sempurna. Sekadar mana kita kuasa, jangan dok ambil binatang hak kuru-kuru, hak penyakit-penyakit, hak patah kaki, kudung telinga, mata tak nampak. Tak boleh lagu tu. Kita nak buat gapo-gapo ni, kita nak wi tu, wi benda hak molek ke Tuhan. Baru Tuhan wi molek kita. Laisal birra an apa nama? Tuhan kata tu di dalam Al-Quranul Karim nak wi gapo tu kena wi hak molek ke Tuhan. Jangan kita wi benda hak tak molek. Ni banyak kita dok tengok. Terkadang kita berikan lembu tadi tu
Maaf dah dia. Hak beranak marah berapa puluh kali dah. Baru nak gerebel. La ilaha illallah. Tak kena lah tu dah. Kena beki tu. Anak kena beki. Jangan lawak lagu tu. Sia kepada diri. Tuhan dah tak gapo. Tapi Tuhan nak tengok juga kita sebagai hamba tu. Hati siapa kedak dengan dia. Ada satu kisah Nabi raya adalah hadis sahih tu ke. Orang hak tiga jenis itu. Orang hak mata tak nampak. Orang hak tak ada rambut. Nah. Tuhan wi benatai ternak ke pada dia pera. Akhir sekali Tuhan coba wi malaikat tu jadinya rupa manusia gigi minta. Lalu dia kata, aku ni tak ada susah dulu, aku menegas diri belaka. Tengok tu manusia. Dua kumpulan Tuhan tarik kelik harta dia. Tarik kelik, pakai miskin semula. Hak yang ketiga tu lah, munaknya 6 mek lah, munak berapa mek tak ada gapo. Tuhan kau tambah. Kita kena yakin hak tu nah, kena yakin. Dan perkara satu lagi sunat ya. Perkara yang sunat apabila masuknya bulan Zulhijjah bagi mereka yang nak udhiyah, maka hendaklah dia siap sediakan kuku dia, bulu-bulu dia, janggut-janggut dia, gapo-gapo daripada anggota dia tu. Jangan duk cukur-cukur, duk cabut-cabut lah. Sunat. Perkara-perkara yang sunat yang kita nak ganjaran daripada Tuhan, hendaklah kita jagalah benda-benda lagu tu. Kemudian satu lagi, hak ni kena tambih benar-benar kepada anak cucu kita. Kita tak apalah kita orang mengaji belakang dah. Orang sini ni banyak mengaji. Masa mula Dr. Jihad lagi alaihi rahmatullah. Ni ayah-ayah ibu-ibu di sini ni bangun akal ni orang mengaji. Orang pegang dengan sunnah mari lama dah. Tapi kita kena dawi tambih kepada anak cucu kita, kata gerbening semelih bukan belum daripada semaya dah, lepas semaya. Ini bergaduh doa, kita tak boleh lama lepas semaya nak makan gapo. Bak gi dulu belum daripada semaya, tak jadi. Nah, tak jadi, jangan buat lagu tu tak jadi. Kena sepah pada semaya. Lepas pada semaya, lepas pada dengar khutbah, hak tu sunat dah tu, lepas pada semaya hak naknya, maka kita gerebek. Tak gapo lah. Itu sebab itulah Tok Khatib itu nak baca khutbah tu hari Aidil Adha tu jangan panjang sangat. Ambil hak isi-isi. Wak khulasah 15 minit terik habis sudah. Nak gapo nama sangat lagi syarah je Allah khutbah seje. Mati orang. Nampak tak tu? Orang nak makan lagi nak gapo nama khutbah sikit kemudian gi gerebek wak makan. Sunat kita itu bagikan apa nama daging tadi tubik pada 3 bahagian. Taruh, kemudian bagi, kemudian makan. Bagi 3. Jangan taruh belakang ni ada setengah-setengahnya pekutik berhenti sejuk habis. Ui korang sikit Allah, tak boleh buat gitu. Nampak tu tak? Orang panggil kata, Tuhan kata dalam Quran, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Kalau kita bakhil kedekut, Tuhan kata tak ada kedekut kaku, kedekut dirimu sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Tuhan maha kaya, mung tu maha fakir. Sama-sama maha. Nah, maha fakir, maha kaya lah. Ada, kena bagi. Uilah kepada fakir miskin. Banyak dalam keluarga balai kampung kita ni mana, tanya orang yang berkena email jawab tem masjid gapo dia tahu. Beri situ. Itu tepat yang apa nama perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Satu lagi kena tambih, kalau kita tak pandai nak buat sendiri, kita panggil tukis meleh mari, tak gitu kan? Maka tak boleh, tak harus kita nak berikan upah tadi itu daripada daging gerbel, jangan beri. Kira tahu wi pala lah, kira tahu upah tak boleh. Wi kulit wi belulai dia, kira tahu upah tak boleh. Jangan buatlah tu. Wi duit suku. Hak ning orang panggil kata khusus bagi gapo? Bagi hak gerbel. Hak tu hukum syarak kita lah. Yang wajib kita sebagai orang Islam kena ambil penting dalam ni. Hadis pun ada daripada apa nama Musnad Imam Ahmad walaupun fihi maqal, tapi ulama pakat tetap di atas hadis itu, kata tak harus kita nak upahkan orang sembelih tadi, tukar sembelih tadi itu dengan apa nama juzuk daripada daging gerbek kita. Jangan buat lagu tu. Apa tu dah, jangan buat lagu tu. Kemudian
perkara-perkara hak kita kena jaga lagi adalah kita ikhlas dan kita mutabaah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar molek-molek supaya kita itu dapat ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita supaya kita boleh menerimakan pengajaran daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum syarak daripada syarak agama kita dan daripada kisah nabi-nabi dan rasul-rasul supaya kita dapat berjaya di hidupan dunia dan dapat bahagia apabila kita boleh masuk syurga sekali dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.